Oke, kita mulakan surah At-Taubah. Mulai daripada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum. Adakah telah kamu jadikan? Adakah telah kamu jadikan? Sikoyah. Pemberi minum. Pemberi minum. Al-Haji. Orang yang berhaji. Wa imarah. Dan yang mengurus. Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kaman. Seperti orang yang mana telah beriman ia billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Wajahadu dan telah berjihad. Wajahada dan telah berjihad ia fi sabilillah pada jalan Allah. La yastawun, tidak mereka sama. Indallah, di sisi Allah. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak ia pimpin. Al-qauma, akan kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ayat 20. Sambung ayat 20. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wahajaru, dan telah berhijrah mereka. Wajahadu, dan telah berjihad mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan diri-diri mereka. A'zamu, lebih besar. Itu isim tafdil, lebih besar. Ya. A'zamu, ahsanu, a'lamu, ya, dia bentuknya sama. Dia punya wazan macam tu, macam fi'il mudhari. Ya, wazannya macam fi'il mudhari. Ya.
Itu namanya isim tabdil, lebih, kena terjemah lebih. Ya. Akbaru, lebih besar, sama. A'zamu pun sama, lebih besar. Darajatan, darjat. Indallahi, di sisi Allah. Wa ulaika, dan orang-orang itu, mereka lah al-faizun, orang-orang yang berjaya. Saya masuk mula ya. Ayat yang sebelum ini menerangkan tentang ya, orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah ini terdiri orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mendirikan solat, mendatangkan zakat, dan tidak takut melainkan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Pertama, daripada imam, sampailah kepada pengurusi, sampailah ahli jabatan kuasa, itu orang yang diamanahkan. Mesti ada sifat-sifat ini. Jangan ada sifat pentingkan diri sendiri. Tak takut Allah. Ya. Takut manusia. Jadi ya, hal ini mesti nak ada. Barulah masjid itu akan makmur. Ya. Jadi ayat ni bawah ini menerangkan tentang Masjidil Haram pula. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Adakah telah kamu jadikan siqayah, pemberi minum, orang yang haji dan pengurus Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan telah berjihad ia pada jalan Allah. Jawapannya, la yastawuna indallah. Tidak mereka sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang zalim. Ya. Ini dah jadi satu apa? Maknanya daripada turun temurun sebelum Nabi lagi. Mereka ni ya ada satu golongan yang mereka ni suka memberi orang minum untuk orang haji dan pengurus Masjidil Haram. Ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok sampai sekarang, kita kalau pergi Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ya, kita tidak akan kehausan di dalam. Sebab di situ banyak tong-tong air, ya, untuk mereka boleh minum atau jemaah boleh minum. Baik musim haji, ya, ataupun bukan musim haji. Jadi ini dah turun-temurun. Ya, sudah berlaku. Zaman musyrikin pun ya, ada pemberi minum. Ya. Jadi tabiat itu ataupun hal itu berlarutan sampai kepada sekarang. Ya. Jadi itu adalah pekerjaan yang mulia, yang baik. Artinya ya, kita memberi minum orang yang beribadat. Ya, sudah tentulah ya, balasannya besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, kita tidak akan kehausan nanti ya, di akhirat. Dalam keadaan orang yang haus, insya-Allah kita tidak akan haus. Sebab itu hal ini juga adalah ya, disebarluaskan. Bukan hanya di Masjidil Haram, ya, tapi di tiap masjid kalau boleh ada tempat untuk orang boleh minum. Ya, macam sekarang ni ada mesin penapis air, air panas, air sejuk ada.
Ya, kalau boleh diwakaf-wakafkan kat situ. Ya. Jadi setiap orang yang meminumnya, ya adalah pahala buat kita. Amal jariah buat kita. InsyaAllah. Ya, nanti Allah akan balas tiada kehausan di akhirat. Ya. Bukan hanya masjid, tapi di surau-surau pun. Ya, kalau boleh ada. Ya, tempat-tempat yang orang tak mencari-cari air. Ya, kedatangan jemaah ni kadang tak tentu, kadang dalam keadaan haus dan sebagainya. Ya. Ataupun tidak letakkan air-air botol mineral, beli yang kecil, letakkan supaya orang dapat mengambil dan minum. Ini adalah pekerjaan mulia, ya. Pekerjaan mulia yang orang kadang tidak nampak. Jangan kita pandang ia berlaku di Masjidil Haram saja. Sebenarnya ia boleh dilakukan di mana-mana masjid dan surau yang mana orang beribadat di situ. Ya. Itulah salah satu amal jariah kalau kita nak lakukan. Ya. Apalagi kalau seandainya kita tanggung bayaran api ataupun air masjid ataupun surau, kita tanggung, kita mampu, kita tanggung. Bayaran api saya bayar, ataupun bayaran air saya bayar, saya tanggung selama saya ada. Jadi pendek kata, berapa ramai orang menggunakan air itu, kita sudah mendapat pahala yang mengalir. Tapi kita dapat seorang. Tapi kalau ramai-ramai, maknanya dengan sumbangan-sumbangan itu ramai-ramai dapatlah juga duit sumbangan itu dijadikan sebagai bayaran untuk api air. Kalau kita nak kongke seorang pun tak ada salahnya. Jadi duit sumbangan yang lain boleh manfaatkan untuk beli-beli perkakas keperluan tempat ibadat itu. Ini semua adalah kerja-kerja yang dikatakan kerja mulia. InsyaAllah pahala akan kita perolehi di sisi Allah Ta'ala. Sudah tentu kita tidak kehausan, sudah tentu kita tidak akan kegelapan di akhirat. Jadi di sini nak tengok perbandingan. Orang yang mengurus, memberi minum dan pengurus Masjidil Haram ini sama tak dengan orang yang dia beriman dengan Allah dan hari akhirat dan dia berjihad pada jalan Allah. Tapi dia bukan sebagai pemberi minum dan dia juga bukan pengurus, tapi dia berjihad pada jalan Allah. Jadi jawapannya di sini, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang telah beriman mereka dan telah berhijrah mereka dan telah berjihad mereka pada jalan Allah bi amwalihim dengan harta-harta mereka wa anfusihim dan diri-diri mereka a'zamu darajatan indallah, lebih besar darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi orang yang berhijrah, contohnya zaman Nabi, Nabi dan para sahabat yang ada di Mekah berhijrah ke Madinah. Ada yang dengan harta, bawalah harta, maknanya untuk melalui penghijrahan ini sudah tentulah mengorbankan harta dan diri. Itu adalah lebih besar darjatnya, kata Allah Ta'ala, dan orang itulah akan beroleh kejayaan. Baik, sama lagi ayat yang ke-21. Yubashiruhum, ia mengembirakan akan mereka. Ia mengembirakan akan mereka.
Rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Birahmatin, dengan rahmat. Minhu, daripadanya. Waridwanin, dan keredoan. Wajannatin, dan kebun-kebun surga. Lahum, bagi mereka. Fiha, di dalamnya. Nikmatun. Naimun, nikmat. Mukim, yang berkekalan. Sambung. 22. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Indahu, di sisinya. Ajrun azim, ganjaran yang amat besar. Simak semula. Ayat 21. Yubashiruhum rabbuhum. Ia mengembirakan akan mereka oleh Tuhan mereka. Birahmati minhu, dengan rahmat daripadanya, daripada Allah. Waridwanin, dan keredoan. Wajannatil lahum, dan kebun-kebun syurga. Bagi mereka, lahum fiha, bagi mereka di dalamnya. Naimu mukim, nikmat yang berkekalan. Ia satu berita daripada Allah Ta'ala. Ia mereka akan mendapat rahmat dan keredaan. Dua perkara ini, kalau dia disamakan dengan dunia dan isinya, dia tak akan sama. Walaupun kita mempunyai dunia dan isinya, ya, dunia dan isinya kita punya, ya, dengan rahmat daripada Allah dan keredaan, ya, tidak akan dapat sama. Seandainya kita tebus kesalahan kita dengan dunia ini kepada Allah, Allah juga tidak akan menerima tebusan kita. Padahal dunia kita tebus untuk kesalahan kita, ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam dunia ini, carilah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu kasih sayang Allah. Ridwan, keredaan Allah. Apa yang kita lakukan, biar Allah redha. Apa yang Allah redha? Yang Allah suruh, Rasul suruh. Allah larang, Rasul larang. Ya, itulah keredaan Allah. Ya. Nah, kalau nak cari kemurkaan Allah, senang. Ya, buatlah kejahatan, buatlah, ya, kemungkaran. Ya. Lakukanlah, ya, syirik kepada Allah. Senang. Ya, nak mendapat kemurkaan Allah. Sebenarnya redha lawannya murka. Ya. Jadi carilah keredaan Allah. Jadi dua perkara ini, kalau mendapat rahmat Allah, kasih sayang daripada Allah, mendapat keredaan Allah, ya, Allah akan, ya, masukkan ke dalam syurga yang dijanjikan. Itulah nikmat yang berkekalan. Ya. Bukan kerana dia,
banyak amalnya, ya, tapi sedikit amalnya ia berkekalan. Dia mencari redha Tuhan. Ya. Banyak amal, tapi riak. Tidak ada artinya amal kita. Tak ada nilai di sisi Allah. Banyak amal, tapi kita banyak riak. Ya. Jadi, ya, itulah penghapus dosa. Penghapus pahala yang Nabi sangat takuti, ya, yaitu apa yang dilakukan oleh umatku yang mereka tak perasan dilakukan. Yang mereka lakukan, yaitu apa? Ya, riak. Riaklah yang Nabi takutkan. Walaupun, ya, umatnya beramal, ya, tapi, ya, amal tadi, ya, dengan riak. Riak ini daripada perkataan ro'a. Ro'a ini melihat-lihatkan, menampak-nampakkan. Ya. Kalau kita, ya, amati riak, lawannya apa? Ikhlas. Jadi, ya, nak beribadah ni cari keikhlasan daripada Allah. Kita ikhlas kepada Allah. Itu bukan riak. Ya. Kadang kita nak buat apa-apa mesti nak bagi tahu orang. Nak buat ibadat apa-apa kita nak bagi tahu orang. Jadi, ya, nanti tergerak dalam hati kita ini dah riak. Ya. Jadi bila riak, faham tak? Ya, tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kita nak pergi umrah, kita riuh satu kampung. Kita nak pergi haji, kita riuh satu dunia. Ya. Nak tawaf, nak kena selfie. Ya, tunjuk. Ya, live. Ya, kita tengah tawaf ni. Ya. Jadi macam mana nak cari ikhlas? Ya. Tengah tawaf pun boleh apa lagi, buat live lagi. Ya. Ya. Nak tunjuk, ya. Kita tengah tawaf ni. Padahal ibadat. Ya. Macam itulah kalau nak faham, nak mencari ikhlas ni bukan senang. Ya. Banyak perkara-perkara yang jadikan kita riak, susah betul. Ya. Nak jaga hati ni. Sebab apa? Syaitan, iblis ni, ya, dia tak senang dengan kita. Walaupun kita ahli ibadat, tapi ditanamkan perasaan riak, ujub. Ya. Jadi, ya, di situ dia dapat hapuskan dosa. Hapuskan pahala. Ya, iblis dapat hapuskan pahala, kalau nak tahu. Macam itulah. Ya. Dan janji Tuhan kepada mereka yang mencari rahmat dan keredaan. Khalidina fiha abadan. Orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal dalam syurga. Innallah indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya ganjaran yang amat besar. Tidak ada nilai. Ya, tak dapat kita nak nilaikan betapa besarnya, ya, nikmat yang ada dalam syurga. Ya. Bayangkanlah kalau seseorang masuk syurga, dia membelik satu benda, ya, dia punya lama tak tahu apa lamanya. Dibelik-belik satu benda, belum lagi benda lain lagi, satu benda dibelik-belik. Dia punya pelik, hairan, ya, kagum, ya, tengok, ya, barang-barang syurga. Ya. Leka, ya, melihat barang-barang yang ada di syurga. Ya. Sampai tak sedar. Dah berapa hari membelik satu barang tu. Pasal apa? Tak rasa penat, tak rasa letih. Ya, berdiri lama tak ada sakit lutut pula tu. Itu yang menyebabkan tak sedar berapa lama membelik barang-barang dalam surga tu. Ya. Kat dunia lama-lama sikit kat shopping tu, siaplah lutut. Dah lenguh sana, lenguh sini. Cepatlah balik. Macam tu lah. Ya. Kat sana tak terasa. Tak terasa penat, tak terasa letih. Ya. Lutut tak sakit, pinggang tak sakit. Ya. Itu yang menyebabkan membelik satu benda tu tak tahu berapa hari lamanya. Ya. Dia punya kagum dengan barang-barang syurga. Itu semuanya ajrun azim. Ganjaran yang amat besar, tidak ternilai. Ya. Bagi kita sambung lagi ayat yang ke-23. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha wahai.
Allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. La tattahizu, jangan kamu jadikan. Jangan kamu jadikan aba'akum akan bapa-bapa kamu. Wa ikhwanakum dan saudara-saudara kamu. Aulia'a sebagai pemimpin-pemimpin. In jika istahabu telah lebih suka mereka. In jika istahabu telah lebih suka mereka. Al-kufra akan kekufuran. Alal iman atas iman. Waman dan barang siapa ya tawallahum, ia jadikan pemimpin akan mereka. Ia jadikan pemimpin akan mereka. Minkum, di antara kamu. Wa ulaika, maka orang-orang itu. Mereka lah. Az-zalimun, orang-orang yang zalim. Baik, saya mak semula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. La tattakhizu aba'akum wa ikhwanukum awliya. Jangan kamu jadikan akan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pemimpin-pemimpin. Istahabbul kufra alal iman, jika telah lebih suka mereka akan kekufuran atas iman. Ya. Maknanya, walaupun bapa kita, walaupun saudara kita, tapi kecenderungannya kepada kekufuran, ya, daripada keimanan. Ya. Lebih condong kepada kekufuran. Lebih banyak, ya, penentangan, ya, dengan, ya, hukum-hukum Allah. Jadi, ya, di sini dinyatakan jangan kamu jadikan mereka sebagai pemimpin. Ya. Wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa ia jadikan pemimpin akan mereka, minkum, daripada di antara kamu, wa ulaika humuz zalimun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang zalim. Jadi yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, ya, maka merekalah tergolong orang-orang yang zalim, yang menjadikan, yang melantik, ya, jadi pemimpin, ya, maka dia pun tergolong orang yang zalim. Baik, ya, teruskan dengan ayat, ini lagi lengkap, ayat 24. Kul, katakanlah oleh engkau. Ingkana, jika adalah ia. Aba'ukum,
bapa-bapa kamu. Wa abna'ukum, dan anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, dan istri-istri kamu. Azwajuni, jamak daripada perkataan zaujun, suami. Suami azwaj jamaknya. Kalau perempuan, zaujah contohnya. Zaujatun jamaknya azwaj. Sama. Lelaki perempuan, bila jamak dia sama. Jamak ni jamak taksir. Lelaki zaujun jamaknya azwaj. Perempuan zaujatun jamaknya azwaj. Sama. Jadi macam mana nak bezakan dia ni suami ataupun dia ni isteri? Tengok domir depan. Kalau domir depan dia menunjukkan lelaki, kum tu lelaki, azwaj tu mana isteri. Kalau kum tu bertukar jadi mu'annas kunna. Contohnya kunna. Azwajukunna. Itu mana suami kamu. Macam tu. Nak kenal dia, tengok domir. Kalau domir lelaki, artinya dia perempuan. Kalau domir perempuan, artinya dia lelaki. Macam tu. Itu nak membezakan azwaj. Ya. Kemudian sambung lagi. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu. Wa amwalun, dan harta-harta. Iktaraftumuha, telah kamu usahakan akannya. Telah kamu usahakan akannya. Wa tijaratun, dan perniagaan. Tahsyauna, kamu takutkan. Kasadaha, kerugiannya. Wa masakinu, dan tempat-tempat tinggal. Tardaunaha, kamu suka akannya. Ahabba, lebih dicintai. Ilaikum, kepada kamu. Minallah, daripada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa jihadin, dan jihad. Fi sabilihi, pada jalannya. Tarabbasu, maka tunggulah olehmu. Hatta, sehingga ya'tiya, ia datangkan. Allahu, oleh Allah. Bi amrihi, dengan perintahnya.
bracket keputusannya. Wallah dan Allah la yahdi tidak ia pimpin. Tidak ia pimpin al-qauma akan kaum. Al-fasikin orang-orang yang fasik. Biasa semula ya. Ini lanjutan daripada ayat 23 dan lebih jelas lagi. Kul katakanlah oleh engkau. In kana aba'ukum jika adalah ia bapa-bapa kamu wa abna'ukum dan anak-anak kamu wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu wa azwajukum dan isteri-isteri kamu wa ashiratukum dan keluarga kamu wa amwalun dan harta-harta iktaraftumuha telah kamu usahakan akannya wa tijaratun dan perniagaan tahsyawna kasadaha kamu takutkan akan kerugiannya wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal kamu sukai akannya ahabba lebih dicintai ilaikum minallahi wa rasulihi ya daripada Allah dan Rasulnya wa jihadin fisabili dan berjihad pada jalannya fatarabbasu maka tunggulah olehmu hatta ya'ti Allah bi amri sehingga ia datangkan oleh Allah dengan perintahnya iaitu dengan keputusannya wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak pimpin akan kaum orang-orang yang fasik. Nampak jelasnya artinya ya kita lebihkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dan jihad pada jalannya. Jangan lebihkan ya kerana yang lain. Yang lain ya yang kamu ya sukai ya itu tunggulah keputusan daripada Allah. Sebab itu ya dalam hal ini tadi ayat atas mengenai tentang ya pemimpin. Ya, siapa yang perlu dijadikan sebagai ya, pemimpin ya mana kalau bapa kamu saudara kamu lebih suka kekufuran jangan jadikan pemimpin. Yang ini kalau kamu lebih sukai bapa kamu anak kamu saudara kamu isteri kamu apalagi keluarga kamu harta kamu perniagaan kamu yang takutkan rugi ya perniagaan rumah tempat kediaman yang kita senangi itu lebih kita cintai daripada urusan Allah dan Rasul dan jihad pada jalannya. Yang akibatnya tunggulah keputusan Allah nanti. Ya, akan keputusan Allah ni maknanya akan binasalah. Ya, orang-orang yang sebegini. Sebab itu bagi kita ayat ini ia memberikan semangat kepada kita bahawa kita kena lebihkan urusan Allah dan Rasul dan jihad pada jalan Allah. Itulah yang membawa kepada jalan mulia. Ya. Fasik ni maknanya tak keluar daripada ketaatan. Itu makna fasik. Ya, dia tidak ada sifat mentaati Allah. Itu makna fasik. Ya. Lebih berat kepada keduniaannya daripada ya, jalan Allah. Jadi akan datang kita sambung lagi kepada ayat yang ke-25 insya-Allah. Dan kalau boleh buat latihan ayat 25 ini sampai kepada ayat 30 ya. 25 sampai ayat 30. Cuba latih-latih mana yang tahu makna tu yang dah berulang-ulang cuba letak ya supaya apa tujuannya supaya dapat mengingatkan kalimat macam ala atas wa dan dah biasa-biasa tu letak yang mana yang tak dapat tinggalkan kosongkan ya. Nanti di situ dapat membantu kita punya minda. Jadi sampai kadang dah nak tamat Quran pun
Ya, min daripada tak ingat lagi. Min apa Ustaz? Min apa? Daripada. Ya, rupanya tak ingat lagi daripada dah khatam dan nak khatam. Ya. Jadi mana jadi buat latihan dulu sampai ayat 30. Mana yang tahu tulis ya. Yang tak tahu tinggalkan. Insya-Allah ya kita akan dapat menguasai makna-makna lafziah itu insya-Allah. Dan sekarang kita sambung dengan pelajaran kuliah yang selanjutnya yaitu kuliah sorof ya. Sekejap. Okey. Sorof sampai bilangan berapa? Bilangan 40. 40. Okey. Kita tunjuk dekat atas. Kita tunjuk. Bilangan 40 ini ya. Bab mudha'af. Mudha'af ni mana kena gandakan huruf yang akhir ada sabdu ya. Itu yang dia disebut mudha'af ya. Baik, mudha'af ni yang diberi contoh ialah tasyaddada ya tasyaddadu tasyaddudan dengan makna jadi lurus ya. Dengan makna jadi lurus. Baik, sekarang kita teruskan kepada tamrin. Tamrin yang ke-40 tasabbaba. Dia kat sini kalau nak tengok wazan ini dia ada dua huruf yang sama di akhirnya. Kalau nombor 1 baba, nombor 2 dal-dal, nombor 3 kaf-kaf. Nampak tak? Nun-nun, nombor 4, nombor 5 dal-dal, kan? Itu yang mudha'af. Ya. Okey, kita teruskan dengan nombor 1. Cuba madi, tasab, baba sebut. Tasab, baba, mudhari. Ya tasab babu, masdarnya. Buban. Buban. Amar dia tasabab. Nahi tatasabab. Dua kali tah. Sebab tah pertama tak engkau. La tatasabab. Isim fa'il mutasabbibun. Isim maf'ul mutasabbabun. Makan zaman mutasabbabun. Madi majhul Mari depan ya, jangan lupa tusubbiba mudhari majhul yutasabbabu. Ya. Okey, itu makna jadi sebab. Nombor 2 dengan makna ragu. Tarot dada. Cuba buat ikut rangkap. Madi, mudhari, masdar. 3-3. Cuba sebut. Madi, mudhari, masdar. Tasad dada, tarot dada, ya tarot dadu, tarot dudan. Okey, amar nahi. Tarot dad la tatarot dad. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul. Itu rangkap. Isim fa'il, isim maf'ul. Cuba buat. Mutaraddidun, mutaraddadun. Okey, makan zaman. Ya, sama. Mutaraddadun, mutaraddadun. Madi majhul, mudhari majhul. Turut tidak yutaraddadu. Okay. Nombor 3, makna terlepas. Tapak kakak. Buat madi mudhari masdar.
Tafakaka. Tafakukan. Ya, tafakkaka, ya tafakkaku, tafakkukan. Oke, amar nahi. Tafakka. Tafakkak, la tatafakkak. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutafakikun, mutafakkakun. Makan zaman. Mutafakkakun, mutafakkakun. Madi majhul, mudhari majhul. Bukika yutafakkaku, makna terlepas. Nombor 4 dengan makna membantu, ya. Taman nana, buat madi mudhari masdar. Taman nana, sebut. Ya, taman nana, ya taman nanu, taman nunan. Amar nahi. Taman Tamanan, la tatamanan. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutamanninun, mutamannanun. Makan zaman. Mutamannanun, mutamannanun. Madi majhul, mudhari majhul. Munnina yutamannanu. Oke, nombor 5. Ya, makna berbilang. Ya, makna berbilang. Ta'addada, madi mudhari masdar. Sebut. Ta'addada, ya ta'addadu, ta'addudan. Amar nahi. Ta'addad, la ta'addad. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Muta'addidun, muta'addadun. Oke, makan zaman. Tu'uddida, yuta'addadu. Oke, ya, itu maknanya apa? Makna dia berbilang. Oke, sekarang ini kita ambil makna yang akhir sekali dengan makna berbilang. Ya. Buat ikut wazan. Ya, berbilang. Yang kelima apa mana? Yang kelima, berbilang. Terbilang. Ber. Terbilang. Berbilang. Terbilang. Bukan terbilang, berbilang, ya. Berbilang. Berbilang, oke. Oke, sekarang ini kita buat ikut wazan perkataan berbilang. Kalau madi? Telah berbilang ia. Berbilang ia. Kalau mudhari? Ia berbilang. Kalau masdar? Bilangan. Berbilangan. Kalau amar? Berbilanglah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berbilang. Kalau isim fa'il? Yang berbilang. Kalau isim maf'ul?